Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah pada pagi ini cikgu berkesempatan untuk menyediakan satu lagi bahan untuk kongsikan bersama anak-anak murid cikgu di luar sana lah. So hari ini cikgu nak tunjuk, cikgu nak berkongsi dengan kamu berkaitan masih lagi di dalam kuliah tingkatan 4 iaitu silibus baru KSSM. So, pada hari ini cikgu nak membawa kamu belajar berkaitan dengan pembiasan cahaya lah. So, sebelum itu kita tengok dululah idea berkaitan dengan pembiasan cahaya ni. Okay, penting sangat-sangat kenapa berlakunya pembiasan cahaya di dalam kehidupan dan bagaimana ianya berlaku. Jadi pelajar tengok garis ini satu garis lurus ini. Okey, kenapa dia bergerak dalam satu garis lurus sama ada dalam sudut ini ataupun secara 90 darjah seperti ini. Okey, kalau pelajar tengok, okey, cahaya ini merambat terus dalam satu garis lurus kerana di sini medium satu dia dan medium yang kedua adalah sama. Okey, udara dengan udara ataupun air dengan air dan seumpama dengan ialah tiada pembengkokan cahaya atau garis lurus berlaku dalam medium yang sama. Tetapi kita lihat pada darjah 2 pula apa yang berlaku. Pelajar nampak sangat-sangat dekat sini di mana di sini kalau kita panggil sinar 7 lah tapi boleh kita cakap je cahaya dalam satu garis lurus sebab cahaya merambat dalam satu garis lurus. Pelajar nampak sangat-sangat apabila ditiba satu permukaan pada satu sudut tertentu, garis lurus ini akan dipesongkan. So, kalau pelajar nampak dekat sini, kalau pelajar sudah sedia maklum berkaitan dengan garis normal, pelajar akan dapati bahawa R atau sinar biasan nanti yang kita akan bincangkan lebih lanjut menghampiri garis normal. Kenapa dia menghampiri garis normal? Jadi idea yang kamu nampak dekat sini, nampaklah bahawa medium yang pertama dia udara, medium yang kedua dia blok kaca. Jadi apabila melibatkan dua medium yang berbeza, sudah pasti sinar cahaya yang merambat daripada medium 1 ke medium 2 akan dibiaskan. Kenapa berlaku seperti ini? So kita akan bincangkan lebih lanjut sebentar lagi. Jadi sebelum tu kita pergi dululah. Kita pergi pada definisi berkaitan dengan pembiasan cahaya. Sebetulnya lebih baiklah untuk kita mengenal ataupun memahami dahulu. So pembiasan cahaya ni kalau pelajar nampak, cikgu highlightkan dulu kat sini. Okey, sebenarnya kita faham ialah satu fenomena lah yang berlaku di luar sana di mana cahaya yang merambat akan di dalam dua medium akan dibengkokkan. Akan dibengkokkan seperti kalau pelajar lihat straw di dalam bekas minuman lah. Kita tak akan nampak straw itu lurus tetapi ia nampak sedikit bengkok. Jadi pembiasan cahaya ni sebenarnya fenomena di mana arah perambatan cahaya berubah apabila merambat merentasi dua medium yang berbeza. Ini dia punya point, medium yang berbeza dan dari segi apa? Dari segi ketumpatan optik. So ini pun kita akan bincangkan nanti apa maksud ketumpatan optik. Kat sini pun ada ni info cikgu dah sediakan. Ketepatan optik tidak sama dengan ketepatan yang definisikan sebagai jisim per unit isi padu. Ini pelajar dah tahulah dalam satu bab lagi. Pelajar telah diberitahu atau telah belajar berkaitan dengan ketumpatan, iaitu ketumpatan rho sama dengan jisim bahagi dengan isi padu lah. Tapi ini ketumpatan optik lain. So apa yang berlaku? Contoh kat sini kita nampak kalau ketumpatan minyak ni sebenarnya ia lebih rendah daripada air. Di mana kalau kita letak dalam satu bekas, minyak akan berada di atas tapi air akan berada di bawah. Bermaksud minyak lebih
rendah ketumpatannya berbanding dengan air. Tetapi dalam ketumpatan optik pula, apa yang berlaku sebaliknya? Ketumpatan optik minyak lebih tinggi daripada ketumpatan optik air. So, ini disebabkan apa? Kali kita dapatlah. Ini disebabkan soalan yang cikgu bagi awal-awal tadi, kenapa sinar cahaya yang masuk ke dalam dua medium yang berbeza dibengkokkan, itu disebabkan oleh perubahan laju cahaya yang melalui dua medium yang berbeza. Okay, cikgu bagi contoh. Kamu berlari di atas jalan raya atau di padang, sangat laju. Tetapi bila kamu berlari di dalam air, kelajuan lari kamu seperti biasa, kalau di padang ataupun di jalan raya akan berubah kepada perlahan. Bermaksud apa? Bermaksud air lebih tumpat ataupun rintangannya tinggilah. So, kita tengok dekat sini pula penjelasan lebih lanjut. Rujuk dulu Rajah 3. Cara belajar fizik ni sebenarnya cikgu lebih fokus pada rajah sebenarnya. Tengok rajah dulu baru pergi pada penerangan. Tengok rajah 3 ni. Pembiasan cahaya dari udara ke blok kaca. Okay, pelajar fahamlah. Kalau udara ni kurang tumpat daripada blok kaca, di mana blok kaca mempunyai ketumpatan optik yang lebih tinggi daripada udara. So, disebabkan perbezaan kelajuan tadi, di mana laju cahaya akan merambat dengan perlahan di dalam medium yang lebih tumpat, sebab itu dia menghampiri garis normal. Garis normal ni pelajar kena fahamlah. Garis normal ni sebenarnya, apa yang dimasukkan dalam garis normal adalah dia berserenjang. Garis ini yang kita cipta, garis ni yang kita bina, dia berserenjang iaitu 90 darjah dengan permukaan antara sepadan udara dengan blok kaca. Senang Dan kalau kita tengok di sini hubungannya, kita tahu sinar tuju, yang masuk ni kita panggil sinar tuju, yang dalam rambatan medium yang kedua tu kita panggil sinar biasan. Dan I ni kalau kita nampak lebih besar daripada sinar biasan lah. Okey, itu yang pertama lah, penerangan berdasarkan rajah 3. Manakala dalam rajah 4 pula, kita tengok dekat sini apa yang berlaku sebaliknya, iaitu songsangan kepada rajah 3. Pembiasan cahaya dari blok kaca ke udara, iaitu medium tumpat ke kurang tumpat. So, apa yang kita dapati, sinar cahaya dibiaskan menjauhi garis normal. Kerana tadi pelajar dah faham, apabila hal laju di dalam kawasan yang kurang tumpat, maka hal lajunya akan menjadi lebih tinggi atau lebih besar berbanding dengan kawasan yang tumpat. Jelaslah. Okay, indeks biasan pula. So, indeks biasan ni sebenarnya apa? Sebenarnya fokus kita adalah ni, darjah pembengkokan alur cahaya lah. Ni. Kita nak fokus kat sini, darjah pembengkokan alur cahaya. So, apa yang berlaku dekat sini, definisi berkaitan dengan indeks biasan ni, kalau pelajar nampak dekat sini, dia beri simbolnya N lah. Indeks biasan simbolnya N. Kita bandingkan apa? Kita bandingkan laju cahaya dalam vakum dengan laju cahaya dalam medium. Bahagi bahagi maksud kita banding lah. So, hal laju cahaya dalam vakum kita panggil atau kita beri simbol dia sebagai C, di mana kelajuan cahaya adalah 3 kali 1008 meter per second. Okay. So, apa yang kita nak definisikan di sini, indeks biasan adalah sebagai nisbah. Bila bahagi ni, cikgu selalu ajar anak murid cikgu, kalau bahagi ni kita kata dia sebagai nisbah ataupun ratio lah dalam bahasa Inggeris. Cahaya di dalam vakum kepada laju cahaya di dalam medium. Sedikit info yang ada cikgu catatkan di sini, yang cikgu tempel di sebelah kanan ni. Okay, apa maksud, apa yang diberi info ni, kita tengok kat sini, bila ketumpatan optik meningkat, nilai indeks biasan N akan bertambah. So, dia berkedah terus. Bila ketumpatan optik meningkat, maka indeks biasan juga meningkat. Berkedah terus. Di mana nilai N sentiasa lebih atau sama dengan 1. Nanti kita akan tengoklah. Indeks biasan untuk udara adalah 1. Nilai N bergantung pada, dan nilai N juga bergantung pada panjang gelombang.
Jadi kat sini kita nampaklah sebenarnya indeks biasa ni bergantung kepada yang pertama tadi, ketumpatan optik. Dia bergantung pada ketumpatan optik. Dan yang kedua bergantung pada panjang gelombang. Bergantung pada panjang gelombang. Okey. Alhamdulillah selesai. Kita teruskan slide kita berkaitan dengan hukum-hukum yang ada dalam pembiasan ini. So, hukum satu berkaitan dengan pembiasan ni kita nampak. Kita baca, cikgu baca kat sini. Bila satu alur cahaya merambat dari satu medium ke medium lain, iaitu medium berbeza, mesti berbezalah dari segi ketumpatan optik, sinar tuju, garis normal dan sinar biasan berada pada satah yang sama. Okay, kalau cikgu dapat lukiskan sikit kat sini. Ini satah. Ini satah. Ini adalah garis normal. Ini adalah sinar tuju. Ini adalah sinar biasan sekiranya M1 ketumpatannya lebih kecil daripada M yang kedua. Berlaku dalam satah yang sama. Ini kalau dari segi merajalah dalam fizik ni kita boleh belajar dalam 5 konsep lah. Kita belajar dalam pertama definisi, kemudian kita belajar menggunakan formula atau rumus, kemudian gambar raja, jadual dan juga graf. Itu panduan dalam belajar fizik. Jadi hukum yang kedua berkaitan dengan pembiasaan ni adalah hukum Snell. Okay, hukum Snell pula menyatakan nisbah lah sinar tuju. Okay, sinar tuju. Sini sinar tuju I. Dan di sini sinar biasan lah, iaitu R. Okay, jadi di mana nisbah ini kita namakan dia sebagai pemala lah. Kita namakan dia sebagai pemala. Dan pemala ni sebenarnya nanti untuk yang kita akan belajar lebih lanjut selepas ni, kita akan dapati pemala itu sebenarnya adalah indeks biasan lah. Ini biasan ialah nisbah sinus sudut 7i kepada sinus biasan R, iaitu indeks biasan si I bahagi dengan sin R. So, pada fahamlah bahawa pemala yang kita nyatakan hukum Snell itu adalah indeks biasan. Dalam fizik ni sebenarnya kalau graf ni, contoh kita nampak sini lah. Graf sin I, sini sin R, kita akan dapat satu garis lurus. So, bila dalam bentuk nisbah maksudnya kecerunan lah. Kecerunan di bawah graf, itulah dipanggilkan indeks biasan. Itu yang kita kata belajar fizik berdasarkan graf juga. Okey, sedikit catatan. Sudut 7 I dikira dari medium yang kurang tumpat. Dikira dari kurang tumpat ke medium lebih tumpat walaupun arah perambatan sinar tuju adalah sebaliknya. Maksudnya mungkin sinar tuju tu dari medium tumpat ke kurang tumpat. Sebab tu dia kata sebalik. So ingat macam itu, sinar tuju dikira daripada medium kurang tumpat ke tumpat. Kalau berlaku sebaliknya kita state macam itu, kira daripada medium kurang tumpat juga. Kemudian bahan yang mempunyai ketumpatan optik yang tinggi mempunyai indeks biasan yang tinggi. Ni cikgu cakap tadi, dia berkata terus nilai indeks biasan lebih atau sama dengan 1. Seperti yang cikgu cakap di awal tadi, indeks biasan bagi udara adalah 1. Nilai indeks biasan menggambarkan keupayaan suatu medium membiaskan cahaya apabila cahaya memasuki permukaan medium daripada udara. So, harap pelajar ambil sedikit pemberatan lah untuk catatan yang cikgu sediakan ini. Okay, berikutnya berkaitan dengan indeks biasan. Yang di mana kita nampak tadi, dalam Snell kita dapat nisbah sin I per sin R dengan pembiasan, dan seterusnya daripada pembiasan itu berdasarkan graf kita tahu nisbah itu sebenarnya adalah indeks biasan. So, ni yang cikgu cakap tadi. Kita tengok medium, vacuum dan udara, indeks biasan 1. Maksudnya kalau daripada medium 1 vacuum dan medium kedua udara, so indeks biasannya 1. Sin I per sin R itu dapat 1. Kemudian minyak zaitun, indeks biasanya 1.46.
Dan prospek 1.50, dengan kaca 1.52, kaca crown kaca flint 1.66. Cikgu pun tak pasti apa crown dengan flint ni, mungkin boleh rujuk nantilah cikgu rujuk Google. Dan intan 2.42. Intan, sebab tu kenapa intan mahal, sebab dia punya indeks biasan yang tinggi. Ini salah satu sebab atau faktor kenapa intan atau permata itu lebih mahal. So, kalau pelajar tengok jadual ini, susunannya adalah semakin ke bawah ketumpatannya semakin tinggi dan indeks optiknya semakin tinggi. So, kita nak kaji sebenarnya hukum Snell sebenarnya. Kita nak kaji hukum Snell sebenarnya. Bagaimana hukum Snell itu menerbitkan indeks biasan. So, kalau pelajar nampak ni, 3 graf ni, tengok dulu, tak payah tengok yang bawah. Jangan tengok Rajah 5. Cikgu ajar kamu tengok dulu gambar Rajah apa yang berlaku. Kamu tengok siang ini air, yang ini perspek. Ini air, ini perspek. Mana lebih tumpat? Tengok sudut lah. Sudah pasti perspek lebih tumpat. Okey, untuk air indeks biasanya 1.33, untuk perspek 1.5. Okey, ini diberi ini diberi bagi air dengan kaca flint. Nampak sini sama juga flint lebih tumpat. Ini air dengan intan lagi sudut biasanya lebih kecil. So kita faham dalam ketiga-tiga situasi ini, apabila cahaya merambat dari satu medium kurang tumpat ke tumpat, cahaya akan dibengkokkan menghampiri normal. Ini kamu nampak di mana kalau medium pertama air, medium kedua yang berbeza-beza, perspek untuk kaca ataupun intan, kita nampak dia punya hubungan lah. Semakin tumpat, sudutnya semakin kecil. Jadi perbincangan untuk gambar rajah tadi, kita dapati sebenarnya tadi rajah 6 tadi, dia nampak rajah 5 tadi. Ini berdasarkan rajah 5 sebenarnya, bukan 6.5 rajah 5. Berdasarkan rajah 5. Okey, nilai N1 sin theta 1. Okey, sinilah contoh, tak payah balik kita tengok sini. N tu adalah indeks biasan sin theta tu, theta 1 tu adalah sudut 7. Adalah sama dengan N2 sin theta 2 bagi 3 keadaan itu. Itu maksudnya hubungan yang paling penting. Kenyataan ni yang paling penting. Nilai N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. So dalam hubungan ini kita akan dapat terbitkan yang inilah. N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Dan boleh disusun dalam matematik. Kamu nampak seperti ini dalam bentuk nisbah. N1 per N2 sama dengan sin theta 1 per sin theta 2, di mana N1 adalah indeks biasa medium 1, N2 adalah indeks biasa medium 2, dan seterusnya. Theta 1 adalah sudut 7 dalam medium 1 dan theta 2 adalah sudut 7 dalam medium 2. Ini berdasarkan hukum Snell yang cikgu cakap tadi. Yang kita nak kaitkan daripada pemalar tu macam mana. Daripada pemalar hukum Snell tu kita dapat terbitkan hukum inilah, iaitu hukum kita dapatkan terbitkan indeks biasan daripada hukum Snell. So ini adalah satu kes gambar rajah di bawah ni yang menunjukkan bagaimana indeks biasan itu, formula indeks biasan N sama dengan sin I per sin R berdasarkan hukum Snell itu diterbitkanlah. Jadi kalau kamu tengok ini pelajar dah faham, ini adalah gambar rajah yang sama dalam 3 gambar rajah yang sebelum ini, di mana medium tumpat ke kurang tumpat dan akan menghampiri garis normal jika ia lebih tumpat lah. So apa yang cikgu nak sebut kat sini adalah, kita tengok dekat sini bagaimana formula N sama sin I per sin R ni terbit. So apabila kita tunjuk daripada dua medium yang pertama itu udara, medium yang kedua ni adalah yang lain. So apa yang kita nampak dekat sini, apabila medium udara, so indeks biasanya 1, cikgu dah cakap tadi, untuk indeks biasan bagi udara adalah 1. So N ini, okey, N1 akan jadi 1. N1 akan jadi 1. So tinggal sin theta 1 lah. Sin theta 1. Kemudian dia kata N2 tu akan jadi N. So sin theta 2. So kita susun balik N dengan sin
theta 1 per sin theta 2, di mana theta 1 adalah I dan sin theta 2 adalah R. Maka jelaslah bagaimana indeks biasan boleh diterbitkan menggunakan hukum Snell. Jadi demikianlah itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini, membincangkan berkaitan dengan pembiasan cahaya. Selamat belajar di rumah, di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.